Haji dah sebut nama Taqiyuddin 2 kali. Saya simpan soalan ni yang terakhir ni. Apa dia? Pasal Taqiyuddin Hasan ni. Dia Menteri Undang-Undang. Dia juga peguam macam Tuan Haji. Tapi tak tahulah. Dia peguam lah. Peguam tu lawyer buruk ke, lawyer hebat ke, saya pun tak tahulah. Tapi dengar-dengar tu peguam. Dia seorang peguam yang baik. Nah, itu Haji cakap. Saya cakap mungkin berlainan. Okey, kenyataan Tapi Taqiyuddin. bila dia menjadi seorang ahli politik, malangnya saya tidak tahu apa penyakit yang kita ada sebagai ahli politik. Dan ni saya nak tanya Haji pasal penyakit ni. Sebagai Menteri Undang-Undang, baru-baru ini Taqiyuddin Hasan kata jangan menafsir perlembagaan dengan cara sendiri. Saya rasa tu Peli tu mai kat kita kot. Dekat Tuan Haji kot. Apa maksud cara sendiri tu? Dia ada cara yang lebih hebat ke? Kayangan ke? Macam mana? Dia cakap macam tu. Bagi saya dengan hormat saya mengatakan. Sebab selama ini kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tafsir ikut selera mereka sendiri. Jadi dia ingat semua orang boleh tafsir ikut sendiri. Sebenarnya mereka yang ikut tafsir sendiri. Apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah tafsiran peruntukan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang betul, insya-Allah. Jadi kalau nak tahu apa tafsirannya, mungkin Taqiyuddin boleh buka balik buku perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan, dalam pelajaran undang-undang, tahun pertama ada satu subjek dipanggil legal system. Kalau belajar di Malaysia, Malaysian legal system. Kalau di England, English legal system. Tapi konsepnya sama. Antara satu topik kecil di bawahnya adalah cara-cara nak tafsirkan perlembagaan, undang-undang dan dokumen-dokumen. Setiap kategori ini cara tafsirannya ada prinsip-prinsip undang beratus-ratus tahun. Jadi mungkin Taqiyuddin kena balik, buka balik, baca benda tu. Apa tu literal interpretation, golden interpretation, mischief interpretation. Kalau tak tahu, bolehlah jumpa saya. Ada lagi soalan? Hari ni panas. Tapi hari ni Tuan Haji pakai handsome hari ni. Hari ni je saya answer. Hari ni memang luar biasa pakaian Tuan Haji. Lepas tu ayat-ayat pun luar biasa Tuan Haji. Kepada Taqiyuddin Hasan. Sebenarnya macam ni Saudara Fazli. Dah sampai satu tahap sekarang ni kan. Kita dah bercakap pasal undang-undang perlembagaan, undang-undang perlembagaan. Tapi bila kita tegur dengan baik, dengan berhemah, dengan seadanya. Mereka ni macam tak mau faham. Macam kita bercakap dengan bukit yang keras macam konkrit. Cakap dengan batu. Jadi buat apa kita buang masa nak cakap dengan dia dengan cara yang baik? Kalau mereka melayan rakyat macam rakyat ni paria, macam tiba masanya lah kita lebih tegas. Bukan kita tak hormat. Hormat ni perlu di-earn the respect. Semua dalam kerajaan patut tahu bahawa mereka bertanggungjawab untuk memperolehi hormat. Hormat tidak boleh dituntut. Dan saya tidak akan memberi hormat kepada orang yang tak layak. Dan rakyat disarankan faham benda ni. Kita boleh bertegas memberitahu apa itu kebenaran dengan cara yang betul dan cara yang tegas. Tidak bermakna kita tidak menghormati kerusi itu. Kita tak menghormati orang yang tidak tahu memainkan peranan bila dia duduk dalam kerusi itu. Saya rasa sudah tiba masanya. Jangan kita lupa ya, Taqiyuddin Hasan saya nak tegur di sini. Bila awak kata jangan interpret ikut sendiri. Pada zaman Najib, bukankah itu yang kita adu? Bahawa Najib ikut tafsiran dia sendiri. Dia kata kat parlimen, kat speaker, tak boleh bincang di OJ sebab subjudis. Dia interpret subjudis ikut dia sendiri. Dia mengatakan dia tak buat salah. Apandi Ali pada 26 Januari 2016 mengatakan dia tak bersalah di bawah 1MDB. Ikut tafsiran dia sendiri. Bukankah itu yang kita katakan? Dan bukankah itu yang kita nak betulkan, yang kita berjaya betulkan di PRU 14, sehinggalah kerajaan yang dipimpin oleh awak telah mengkhianati spirit semangat pilihan raya. Jadi buat apa? Awak nak suruh kami tafsir perkara ikut selera awak. Jadi balik lebih teruk daripada zaman Najib Rajab. Dan itulah yang kita berada sekarang ni. Kalau kita nak ikut tafsiran ikut selera awak yang salah, maka kita ke lembah yang hina. Negara kita dah hancur. Kerajaan ni dah sampai ke tahap boleh dikatakan a failed government, taking the country into a failed state. Dan saya sebagai rakyat biasa, sebagai seorang pengamal undang-undang, insya-Allah tidak akan benarkan. Walaupun mungkin tergadai nyawa ataupun kebebasan sendiri. Wallahu a'lam. Di ada yang kata bila sebut tentang rakyat kena bersuara, rakyat kena bercakap tentang perkara ini, tentang kegagalan kerajaan, dia orang berbalik kepada ke bawah duli tuanku. Maksudnya kerajaan kita boleh desak kerajaan, kalau tuanku pun buat tak tahu, apa lagi yang ayat boleh buat? Baik.
Di situlah Kebawadulian di-Pertuan Agong sendiri wajar faham, dan saya percaya dia faham bahawa kuasa mutlak semasa darurat ada di tangan baginda tuanku. Cukup masanya, sebab baginda tuanku telah pun mula-mula menolak darurat. Kemudian baginda tuanku yakin di atas statistik-statistik COVID-19 sudah tiba masa untuk adakan darurat pada 11 Januari. Baginda tuanku adakan darurat. Tapi apabila kerajaan menyeleweng fakta dan menggantung persidangan Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, pada masa itu Kebawadulian Agong telah dengan jelas mengeluarkan kenyataan, tidak, saya tak menggantung Parlimen, saya tunggu Perdana Menteri untuk menasihati saya. Walhal kenyataan itu adalah kenyataan hormat daripada istana kepada Perdana Menteri. ya, dia tak perlu tunggu sebab kuasa mutlak adalah pada dia semasa darurat. Kalau bukan darurat, itu cerita lain. Saya nak katakan kepada peguam yang mendengar benda ni dan mungkin berbalah, maksud saya semasa darurat ya. Semasa darurat kuasa mutlak kepada Agong. Kalau bukan darurat, kalau darurat sudah dibubarkan, maka kita nak patah balik kepada perkara 39, perkara 40 dan sebagainya. Saya tidak akan uraikan di sini sebab ini bukan hujah perlembagaan ataupun hujah undang-undang. Semasa darurat kuasa mutlak kepada Agong. Jadi Agong sepatutnya pada masa itu, kalau dia nak, dia boleh panggil, tapi secara hormat, sebab Agong tidak boleh turun ke arena politik. Jadi dia tak mau walaupun dalam darurat. Tapi Kebawadulian Agong kena sedar sekarang ni. Minta maaf, bukan saya kata dia tak sedar, tapi dia sepatutnya perlu laksanakan. Kerana kerajaan yang baginda tuanku letak kuasa eksekutif telah memungkiri amanah baginda tuanku, telah menjatuhkan martabat amanah tuanku, telah pun menjatuhkan harapan dan menggagalkan niat untuk membanteras COVID-19. Jadi Kebawadulian tuanku boleh lihat pada masa ini sudah tiba masanya, tanpa perlu nasihat sesiapa, yang tidak perlu di bawah perkara 150. Kebawadulian tuanku boleh dan wajar batalkan Seksyen 11 seperti yang saya katakan tadi, ambil balik kuasa. Dan Kebawadulian tuanku tidak perlu lantik sesiapa pun jadi Perdana Menteri. Adakan jawatan kuasa, lantiklah orang yang negarawan-negarawan yang memang baginda tuanku boleh kenal pasti untuk tadbir urus negara pada masa darurat ini, dan buatlah apa yang betul. Dan saya rasa insya-Allah kalau baginda tuanku tidak mempunyai maklumat yang lengkap, saya percaya Majlis Diraja-Raja akan memainkan peranan untuk memberi nasihat dan teguran. Sebab itu pun adalah antara budi bicara baginda tuanku untuk merujuk kepada Majlis Raja-Raja. Sebab mandat baginda tuanku untuk menjadi agung datangnya daripada Majlis Raja-Raja. Jadi sebagai rakyat di semana-mana negara yang kita ada, marilah kita sama-sama merayu kepada baginda-baginda tuanku kita, sultan-sultan, raja-raja, untuk kita sama-sama minta mereka menegur dan membawa ke hadapan untuk penentuan dan budi bicara Kebawadulian di-Pertuan Agong, melaksanakan hasrat rakyat, iaitu kembalikan kuasa eksekutif kepada Agong, dan Agong tadbir urus negara semasa darurat, yakni darurat politik ya. Sebab bila kita buang kerajaan, buang Perdana Menteri, itu adalah darurat politik. Sebab politiklah permasalahan besar negara sekarang ini, bukannya COVID. Bukannya COVID. Yes, COVID adalah masalah, tapi bukan sebesar politik. Sebab kalau masalah politik tidak ditangani, maka masalah COVID ke, masalah ekonomi ke, masalah lain tidak mungkin dapat ditangani. Sebab orang-orang politik ni cuma mempunyai kepentingan kuasa mereka sekarang. Macam mana mereka nak fikir pasal COVID? Macam mana mereka nak fikir pasal ekonomi? Mereka cuma fikirkan macam mana kekal dalam kuasa. Bila dah dalam kuasa, fikiran lanjut mereka adalah macam mana nak terus kekal dalam kuasa. Dan bila terus kekal dalam kuasa, fikiran ketiga adalah macam mana nak terus kekal dalam kuasa lagi. Itu saja kerja mereka, kekal dalam kuasa. Tapi mereka tidak berpeluang sebab tekanan politik yang ada sekarang ni untuk berfikir kebaikan rakyat. Jadi saya merafak sembah kepada Kebawadulian Agong dan semua duli-duli raja-raja di negara kita. Sekiranya saya terlebih, saya minta maaf. Ini adalah keluhan daripada rakyat biasa, dan saya mengisyorkan semua rakyat untuk secara sopan hormat kepada institusi diraja kita dan merayu supaya perkara ini laksanakan secepat mungkin sebelum negara kita jadi a complete failed state. Terima kasih.
Saya bersetuju dengan Puan Ida. Who else will defend the people? Ya, saya tersentuh juga baca apa yang ditulis oleh Puan Ida. Mau tak mau, kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, anda payung negara. Payung kepada seluruh rakyat Malaysia berjumlah lebih 32 juta. Rakyat menyampaikan melalui platform-platform media sosial tentang kesusahan mereka, keperitan hidup mereka, yang menyaga kecil-kecil tak boleh menyaga akibat PKP, yang mana baru dapat duit air sinar buat modal untuk bazar Ramadan pun tak dapat menyaga. Dan kali ini kes terus meningkat walaupun kita berada di dalam darurat, di dalam macam-macam PKP, macam-macam P dah, tak larat nak kira dah P tu pun, dah sampai kita sendiri pun tak faham apa itu PKP tu. Jadi pada saudara Harris, we don't need a government now. Ya, saya bersetuju. Dan juga apa yang disampaikan oleh Tuan Haji Hanif Katri, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong mempunyai kuasa eksekutif mutlak tanpa perlu menerima nasihat daripada sesiapa, termasuk Peguam Negara, dalam menentukan hala tuju kerajaan negara dalam keadaan darurat ini. Tuan Haji, Ya. panjang lebar, Tuan Haji nak apa nasihat Tuan Haji? Ya, satu je saya nak sentuh, dua perkara. Yang pertama, saya rasa kita perlu sentuh satu isu kecil. Tidaklah kecil, tapi yang perlu saya belum disentuh lagi. Ada ramai yang mengatakan, kenapa Hamid Badu cuma pada hari kenyataan media rasmi terakhir beliau pada hari Jumaat lalu baru nak bangkitkan perkara-perkara ini. Secara spontan saya sendiri tertanya perkara tersebut. Secara sebagai seorang profesional dan seorang rakyat Malaysia, memang kenapa lewat sangat. Tapi jangan kita lupa, menurut Hamid Badu, tempoh 2 tahun dia, pada tahun pertama semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Dalam Negeri, dia mengatakan dalam sidang media itu dia tidak mengalami masalah. Dia tiada masalah campur tangan politik. Ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Menteri Dalam Negeri, iaitu semasa Tan Sri Muhyiddin dalam Kerajaan Pakatan Harapan menjadi Menteri Dalam Negeri. Jadi tiada masalah pada masa itu. Jadi kalau tiada masalah macam masa itu, macam mana dia nak bangkitkan? Jadi tinggal sekarang ni setahun yang lalu. Dan dalam setahun yang lalu pun Tan Sri Hamid Badu mengatakan dia telah bangkitkan 2 kali dengan Perdana Menteri, iaitu dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga dengan Ketua Setiausaha Negara. Selogiknya perkara itu semestinya memakan masa lebih kurang 3 hingga 6 bulan yang lalu. Dan mesti sebagai seorang penjawat awam, di situ sedikit sebanyak takyurin betul. Pada masa itu Hamid Badu telah menggunakan saluran yang betul. Tapi bila saluran yang digunakan tidak berfungsi, Perdana Menteri 2 kali dirujuk. Tapi seperti Hamid Badu mengatakan, dia mengangkat tangan seperti ini dalam kenyataan dia. Tidak ada apa-apa respons yang positif berkaitan masalah ini. Dan Ketua Setiausaha Negara seperti biasa, seperti mana beliau anggap dia perlu walaupun salah, berdiam diri. Jadi apa yang dia nak buat? Takkan benda ini tidak boleh didedahkan supaya perkara ini tidak berlaku selepas ini. Jadi kita kena lihat latar belakang keadaan. Jangan mengatakan kenapa pada hari akhir baru dibangkitkan. Sebab dia dah usaha bangkitkan mengikut saluran yang betul sebelum ini. Dan sebelum daripada itu tiada masalah untuk 1 tahun. So, let's be fair to him. Sekurang-kurangnya dia telah bangkitkan perkara yang dia sendiri sebagai Ketua Polis Negara menganggap sebagai satu perkara yang jijik, yang kotor, yang boleh menjahanamkan struktur tadbir urus polis di Raja Malaysia yang merupakan satu cabang penting keselamatan rakyat negara kita. Adakah kita nak keselamatan kita terdedah kepada orang-orang yang mencampuri dengan niat politik? Adakah kita nak perkara macam tu? Kawan-kawan tak terdedah. Dan kita harapkan sekiranya lah, walaupun saya telah sarankan untuk dilanjutkan, tidak dilanjutkan, kita harap Ketua Polis Negara baru dapat teruskan perkara ini. Dan dengan adanya pegawai-pegawai yang integriti lain, seperti yang disebut oleh Hamid Badu, disebut nama Zamberi 2 kali, dan disebut juga nama Ayub Khan, dan ada pegawai-pegawai lain, akan teruskan melawan perkara yang salah dalam sistem polis di Raja Malaysia. Dan kami di luar akan sentiasa menyokong benda yang betul, insya-Allah. Yang keduanya Saudara Fazli, ada persoalan kepada siapa lagi telah minta? Betul. Minta kepada diri sendiri.
rakyat yang sebenarnya patut salahkan diri kita sendiri. Kalau kita sebenarnya berfungsi sebagai rakyat yang patriotik sejak berpuluh tahun dulu, kita tidak mungkin menyebabkan adanya orang-orang politik yang berperangai seperti ini. Bila kita ada PRU, kita sokong parti. Ramai di sana akan sokong parti. Dan bila parti itu berjaya, kita tutup mulut walaupun mereka bersalah. Itu yang kita salah. Ya, itu yang kita salah. Tuding jari kat sana, 3 jari kat diri sendiri. Jadi betulkan diri kita. Betulkan matlamat kita. Betulkan nawaitu kita. Betulkan fungsi kita sebagai rakyat yang patriotik. InsyaAllah institusi-institusi lain terpaksa ikut. Sama ada Polis Diraja Malaysia, SPRM, kerajaan, mahkamah dan ke bawah dunia yang Ketua Agung akan mudah ikut. Sekian yang benar dan tepat daripada Allah SWT. Yang kilaf dan pincang adalah semestinya di atas kelemahan diri sendiri. Wallahualam. Assalamualaikum. Terima kasih di atas perhatian padu anda jitu.